Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Terima kasih Ustaz Hilman dari Pusat Rawatan Islam Terapi Bil Quran, kepada tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat sidang penonton. Mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, hari ini kesihatan saya semakin baik. Kaki dah boleh lipat dan boleh berjalan, tak payah lagi guna tongkat, tak payah lagi guna wheelchair. Semayang pun dah boleh macam biasa, cuma dulu semayang atas wheelchair, atas kursi, semayang duduk je. Sekarang dah boleh duduk, Alhamdulillah, syukur sangat. Cuma tak boleh duduk macam orang sembahyang biasa lah. Tahiyat awal, tahiyat akhir pun duduk lain sikit lah pada yang lain. Alhamdulillah, tapi yang penting dah boleh sembahyang dengan baik, dengan sempurna, dan yang penting boleh sembahyang tu penting tu Ustaz, dan boleh jalan dengan baik. Cuma kadang-kadang lah dia mari penat, kadang-kadang dia mari letih, cakap kadang-kadang ulang-ulang benda yang sama, lain kita nak cakap, lain pula yang dicakapnya. Jadi orang rumah dan orang pembantu-pembantu dah faham dah apa benda yang saya nak cakap, dia taklah kelam kabut sangat. Dan yang keduanya, saya sebenarnya sakit kaki ni dah dalam 2 minggu, 3 minggu gitu dah. Tapi tak adalah apa-apa benda Ustaz, kita ingat sakit kaki biasa lah. Kemudian betis ni dia makin membengkak, bengkak semua sebelah kiri, sampai ke kaki. Kemudian mula-mula kita ingatkan ada masalah bengkak, dia ada macam tumpuk merah, kita ingatkan bisul. Jadi saya pun ingatkan bisul juga, ni bisul ke apa kan. Tapi tak ada mata pula, tak ada nanah ke mata, tak ada. Kemudian saya gunakan ubat tradisional, perubatan tradisional, herba-herba untuk kaki bengkak tadi ni. Makan, sapu, kemudian kita tumbuk lumur, balut, gunakan perawatan tradisional. Dan Alhamdulillah, nampak bengkak tu surut sikit, tak adalah besar seperti sebelumnya. Kemudian pembantu-pembantu saya kata kita kena refer juga, sebab saya ni ada diabetes, kena refer ke klinik juga, ke hospital juga, untuk tengok mungkin ada kaitan dengan diabetes. Dan saya rasa diabetes saya jaga, bacaannya bagus, gula dalam darah bagus, sebab semakan saya cukup pantang, saya cukup pantang makan. Tapi ialah untuk kita dapatkan supaya ada perubatan bukan setakat tradisional kita buat, kita pun nak tengok rawatan moden juga. Bila sampai doktor kata ini adalah bisul, jadi saya pun angguk lah, dia pun bagi antibiotik, ubat bengkak, kemudian ubat apa lagi lah, 2-3 jenis lagi lah. Dan dia bagi tempoh sampai hari Jumaat, kata dia, kita akan tengok lagi sekali. Jadi kita pun makanlah ubat dia, di samping kita makan ubat tradisional yang lain, kita gunakan rawatan herba untuk surutkan bengkak tadi, Alhamdulillah. Jadi pada hari Jumaat, selepas sembahyang Jumaat tu, kita pergi ke klinik, jumpa doktor, dan doktor kata okey, sudah boleh belah. Jadi saya pun tak apalah, buat je lah. Dia bius dan dia operate, dia belah. Dan bila dibelah tidak ada nanah, tidak ada darah yang keluar Ustaz.
Di toreh tu darah tak ada, nanah pun tak ada. Kadang saya pelik juga, saya ni makan ubat cair darah. Saya makan ubat jantung kan, cair darah. Jadi selalu kalau saya luka sikit je, dia akan banyak darah kan. Kadang susah nak berhenti. Tapi bila saya tengok dia korek tu, darah tak ada. Saya pun nak pelik juga, apa hal darah tak ada. Nanah Maaf tak Datuk, nanah pun tak keluar yang dikata Tak ada. bisul. Tak Tak ada. ada nanah, tak ada darah keluar. Tak ada. Okey. Jadi saya rakam benda tu. Pembantu saya rakam. Ya, saya rakam. Kalau Ustaz rajin nak tengok ke boleh tengok. Macam mana Boleh dia Ustaz, kalau ada mungkin boleh kongsi sikit-sikit dia pun nanti. Jadi nanah tak ada, darah pun tak ada. Jenuh dia tekan nak bagi keluar darah, tak keluar darah. Jadi tak apalah, luka cuci semua, balik rumah. Kemudian itu pada hari Jumaat lah. Pada hari Isnin, seminggu sebelum daripada itu, yang saya pergi melawat ke kawasan dewan kuliah saya ni, sebab kami kuliah cuti, pasal 2 ni, PKP semua ni. Jadi kuliah untuk orang luar tak ada lah di sekolah kami. Jadi laluan saya nak ke dewan tu, laluan saya mengajar adalah laluan saya seorang je. Laluan tu orang lain tak lalu pun saya je. Jadi balik daripada lawatan saya ke dewan, saya seorang je pergi melawat dewan tu. Saya nampak dekat lantai tu macam serbuk putih banyak, kotor lantai ni. Saya pun tengok, saya kata tukang kebun ni tak cuci ke. So, jalan lagi 3-4 tapak, jumpa pula satu kotak yang dah separuh terbakar. Dalamnya macam ada abu dan dah dibakar, gambar-gambar dibakar. Dan saya tengok yang dibakar dalam kotak tu ialah gambar saya lah. Jadi saya daripada segi perubatan saya, pengajian saya kata ini adalah satu bentuk sihir. Jadi saya kebetulan pada pagi tu ada lawatan daripada Kuala Lumpur. Saya pun panggil pembantu saya 2-3 orang, tolong tengok, saya dah tawarkan benda tu. Pergilah buang mana-mana lah, saya kata. Itu pada hari Isnin sebelum yang saya pergi jumpa doktor tu. Jadi sejak itulah yang kaki saya tu memang jadi tak cantik lah. Memang berat, sakit, nak pijak lantai pun sakit. Jadi ada orang kata gauk. Saya bukan jenis makan seafood, udang, ketam semua tak makan saya. Saya rasa saya ni orang yang sangat pantang dalam penjagaan makan. Yang sakitnya belah kiri je. Kan belah kanan okey. Gauk ni kalau sentuh apa pun sakit. Saya sekarang ni nak melangkah pun tak boleh, bukan nak sentuh. Dan dia tegang di bahagian-bahagian tertentu. Kemudian bila lepas saya toreh tu, menjadi-jadilah sakitnya lagi. Sampai saya tak boleh berjalan, kena ambil wheelchair, duduk atas wheelchair, tidur pun tak boleh, lunjur macam biasa. Itu yang 3-4 hari jugalah yang saya pakai tongkat. Itu yang dia orang ambil gambar saya bertongkat, video tu dia orang masuk dalam Facebook. Jadi saya pun tak sangka pula jadi viral pula. Kan saya naik wheelchair tu, ada orang sedekah pada saya wheelchair dari Singapura, bagi wheelchair merah tu. Itu saya baru balik dari mana? Saya balik pada dressing. Saya balik pada dressing, cuci luka. Itu ada orang hantarkan pada saya wheelchair. Dan selepas tu hari ni hari Sabtu, hari Ahad, Sabtu semalam, Jumaat. Saya rasa hari Selasa, hari Rabu saya dah boleh buang tongkat lah. Saya dah boleh jalan sikit-sikit, tapi saya tak boleh jalan laju, kena rehat pelan-pelan. Tapi sampai sekarang tak boleh tidur lah Ustaz. Memang tak boleh tidur lah. Memang tak tidur 24 jam. Dah berapa hari dah? Banyak hari dah. Banyak hari. Langsung tak boleh tidur. Tapi alhamdulillah tak ada, pening.
Bacaan BP pun okey, oksigen pun okey, jantung pun okey. Cuma tak boleh tidur tak. Memang langsung tak boleh tidur. 24 jam tak tidur. Jadi nak curi-curi tidur tu mungkin selepas waktu subuh. Tapi kita tak naklah tidur lepas subuh. Tapi memang tak boleh tidur. 2-3 pagi ni sibuk sikit lah duk tengok badminton. Dah tak tidur tengok Malaysia lawan Indonesia, Malaysia lawan Jepun. Jadi yalah, mungkin dah berhari-hari, berminggu, berbulan dah saya tak tidur. Alhamdulillah, tapi saya takut jugalah. Macam mana nanti naik juga, jantung naik juga kan. Bila saya tidur Ustaz, saya mesti bangun. Saya letak je kepala Ustaz, saya mesti tegak balik. Ada rasa nak buang air kecil, rasa nak marah. Bila letak kepala tu rasa nak marah, rasa tak boleh bernafas. Kemudian kalau nak pergi buang air kecilnya tak banyak, letak kepala balik, nak buang air kecil balik. Macam tu lah. Jadi dia tak boleh bagi kita tidur, dia tak bagi kita tidur. Itulah yang sampai sekarang yang saya dapat. Kaki, alhamdulillah, kaki saya dah tak bengkak dah. Dulu buku lali pun tak nampak. Ya. Urat apa pun tak nampak, bengkak merening. Sekarang dah okey, dah boleh berjalan. Dan ini kuliah saya yang saya rasa yang kedua ke yang ketiga. Dah boleh cakap. Ada hari apa yang program kita batal tu, saya tak boleh bercakap kan. Hari Jumaat tu Ustaz. Hari Jumaat. Jadi bila bercakap tu jadi tak tahu benda apa nak cakap. Jadi pening, jadi nak muntah, jadi angin. Yang baru ni. Jadi tu yang lepas tu terus pergi buat rawatan, buat terus bacaan semua. Alhamdulillah lah. Malam tu pun tak boleh. Malam tu memang lepas sembahyang isyak tu memang baring je. Memang penat. Tak boleh nak bernafas dengan baik. Jadi itu yang pertama kali berlaku yang saya tak boleh bercakap dengan baik pada hari petang Jumaat yang lepas, pukul 3 petang. Dia bawa sampai malamnya. Selalu kalau saya sakit ke apa, dapat mikrofon, bagi mikrofon sihat lah. Kan? Dapat mikrofon, dapat bercakap sihat Ustaz. Kali ni dapat mikrofon pun jadi nak muntah. Jadi nak termuntah. Itu. Jadi macam angin. Tau? Jadi tak tahu nak cakap apa. Apa benda lah aku nak cakap ni. Itu yang takut silap cakap. Lapor sakut juga. Ni nampak dengan pakaian ni, alhamdulillah, syukur pada Allah dah Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Siapa yang tidak mempercayai adanya sihir, murtad. Siapa yang tidak mempercayai sihir itu wujud, hukumnya murtad. Sebab sihir itu disebut oleh Allah dalam Quran. Dalam hadis Rasulullah sebut 7 perkara yang membinasakan. Al-mubiqat. 7 perkara yang membinasakan. Salah satunya ialah sihir. Allah sebut dalam Quran, wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr. Allah Ta'ala sebut sihir itu ada. Bukan sekarang. Sihir itu ialah sejak zaman Nabi Sulaiman lagi. Dan kita kena faham juga sihir bukan hanya diamalkan oleh orang-orang Melayu. Nabi Sulaiman bukan orang Melayu. Nabi Sulaiman bukan Melayu tuan-tuan. Tapi dah ada dah pada masa itu. Daripada Harut dan Marutnya. Kisah bagaimana pengajaran dan peramalan sihir pada masa itu. Sihir itu wujud. Kalau tidak, tak ada lah ayat qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Tidak ada lah ayat tu. Berapa banyak ayat tu yang menghembuskan daripada tali-tali yang dipintalkan. Allah sebutkan dalam Quran tu. Jadi menunjukkan bahawa sihir itu ada. Dan kalau kita tak percaya adanya sihir itu wujud, murtad kita. Sebab kita dah menolak satu ayat di dalam Quran. Tak percaya kepada Al-Quran ni, tak beriman kita walaupun satu ayat. Yang kalau kita tak nak percaya pada benda-benda itu lain lah. Ini masalah tak percaya kepada sihir.
tak percaya bahawa sihir tu ada, ain tu ada, penyakit ain tu ada. Penyakit boleh hilang ingatan orang, sakit badan orang, ada dengan izin daripada Allah. Kalau berlaku. Mungkin kita tidak percaya sebab kita belum kena. Cuba kita kena nanti, baru kita tahu. Saya pernah buat rawatan santau tahun 1998. Saya kena santau dulu. Masa tu saya berubat di Batu Kurau, Perak. Saya dibawa oleh arwah mak saya dan abang saya pergi jumpa dengan satu Tok Bilal, masjid tahun 98 masa itu. Jadi bila saya pergi berubat tu, dia panggil saya, buka baju saya ni, buka dada saya. Kemudian dia ambil tiga ada daun-daun pisang yang hijau. Dia baca doa, saya minum air. Kemudian dia tepuk belakang saya ni. Dia tepuk ni. Daripada dada saya ni ustaz, saya dah buang singlet semua. Dada saya ni keluar warna merah, warna oranye, warna purple, warna kuning semua. Dia keluar. Miang. Kita panggil miang rebung. Dan benda tu jatuh atas daun pisang tadi. Dia ambil pisau, dia kikis dada saya ni. Dia kata ini rebung, miang, buluk. Tu yang dada sakit. Kemudian, waktu saya tengah berubat tu, saya lihat ada 2-3 orang bukan Melayu datang. Yang bukan beragama Islam, yang bukan Melayu datang. Jadi abang saya tanya pada dia, you sakit apa? Sakit macam ini orang? Dah pergi ke hospital? Dah pergi dah. Macam saya juga, bila saya kena santau tu, saya juga pergi hospital. Saya juga warded. Buat macam ustaz sebutkan tadi, macam-macam ujian. Okay, tak nampak, tak dapat apa, sihat. Dia kata saya hanya kena jangkitan virus. Dan jangan kata bahawa sihir ini hanya berlaku kepada orang Melayu. Dia ni bukan Melayu pun kena. Satu family datang. Bukan setakat untuk orang Melayu Islam saja. Dan ada orang kata pula, kalau dah terror sangat, kenapa tak pergi buat dekat Netanyahu je? Pergilah sihir dekat Netanyahu. Saya pun tak faham, kenapa kita cakap macam itu? Agak-agak setan ni suka saya ke suka Netanyahu? Iblis ni suka saya ke suka Netanyahu? Kenapa guna otak? Buat apa aku nak buat kepada orang macam tu? Setan pun kata, ini geng aku. Orang kalau dia kata pula, takkan Ustaz Kazim ni penceramah, dia pun mengubah orang juga, takkan dia sakit? Saya jawab senang. Kalau saya sakit, berapa ribu manusia yang kehilangan majlis-majlis ilmu. Kalau saya tumbang, tak mengajar, mati, agak-agak berapa juta orang yang akan tidak lagi ikut kuliah saya, pengajian saya di seluruh Malaysia, seluruh Asia Tenggara, yang sampai ke Amerika, ke Australia, Finland, yang duk ikut kuliah kita. Sebab tu, cara paling mudah nak bagi ilmu ni matikan ulama. Bila matikan ulama, habislah ilmu tu. Matikan orang yang mengajar, habislah. Matikan da'i, matikan asatizah. Maka bila dah tak ada orang lagi dah, maka masyarakat Islam pada masa itu nak cari siapa untuk dapatkan sesuatu pengajaran, ilmu dan sebagainya. Jadi maka sebab tu kita tak heran, ustaz-ustaz. Saya tadi dapat jumpa dengan satu ustaz yang datang melawat saya tadi. Bukan setakat saya yang sakit sekarang ni, ada lagi 2 ustaz yang sakit. Sama macam saya. Saya tak nak sebut nama-nama ustaz tu, ustaz ni pun terkenal satu Malaysia. Tuan-tuan pun kenal, tapi saya tak nak sebutlah di sini. Dia pun macam saya juga ustaz. Dia tak boleh mengajar, perut jadi kembung, tak boleh tidur malam, dan bila dia nak pergi mengajar, dia jadi lemah. Bila nak mengajar, dia jadi lembek. Bila nak keluar rumah, nak mengajar, dia tak boleh. Sebiji macam yang saya kena. Jadi, sebab tu saya tak heran kalau ada ustaz-ustaz, penceramah-penceramah asas-asatizah yang kena benda-benda.
Bukannya susah nak hilangkan masyarakat tentang ilmu. Matikan ilmunya, dengan siapa lagi masyarakat nak berhubung? Dengan siapa lagi masyarakat nak dapatkan? Akhirnya masyarakat akan hilang. Sebab tu cabaran menjadi penceramah pendakwah ni cukup kuat. Kalau kita mereka kata ustaz tak ada pendinding ke? Ada, rumah saya ada pendinding, apa tak ada pula, dinding ada, pagar rumah pun ada. Gate pun ada, semua ada, CCTV pun ada kan rumah kita. Tapi saya pendinding ada, baca, kita hanya bergantung pada Allah dengan doa-doa dan sebagainya. Kalau Allah izinkan, kalau Allah makbulkan, nak kata apa? Kita usahalah, redalah. Mungkin ada dosa saya, salah saya. Kita lihat Nabi Muhammad pun ada sejarah dia tentang sihir. Ya, bagaimana Rasulullah disihir juga. Jadi kalau Rasulullah juga pernah diuji, apalah kita ni yang ni. Jadi sebab tu kita kena lihat ada orang yang lebih teruk daripada kita. Cuma bagi orang yang tidak percaya wujudnya sihir, okey, kalau tuan-tuan tak percaya, misalnya saya kena sihir, tak apa. Saya tak paksa pun tuan-tuan untuk percaya. Tetapi jangan tak percaya sihir tu wujud. Sihir tu ada. Kalau tuan-tuan tak percaya saya ni kena sihir, tak jadi masalah. Ini bukan sihir ni, ini masalah lain ni. Tak apa, saya pun tak paksa tuan-tuan percaya. Saya pun tak suruh tuan-tuan percaya. Saya pun tak cari simpati untuk tuan-tuan nak simpati pada saya. Tetapi kalau tuan-tuan tidak percaya sihir tu betul-betul wujud, murtad kita, kafir kita. Sebab sihir ada di dalam Al-Quran. Sihir ada perbahasan yang jelas di dalam Al-Quran, dalam hadis berkenaan dengan sihir, iaitu perkara luar biasa yang menyalahi kebiasaan, yang menyalahi adat, yang dipelajari, yang digunakan untuk orang lain. Itu maknanya sihir. Perkara yang luar biasa, yang menyalahi kebiasaan, yang menyalahi adat, dan ianya dipelajari dan digunakan untuk buat sesuatu yang memudaratkan. Jadi wajib kita percaya sihir tu ada. Jadi kalau ada yang kata Ustaz Kazim ni nak cari simpati, saya dah tua, saya bukan budak-budak. Simpati apa lagi? Saya dah bercucu. Ustaz Kazim ni nak cari glamour ni. Saya tak glamour lagi ke? Tak glamour lagi ke saya ni? Apa lagi glamour yang saya nak cari? Saya bukan cari glamour dah tuan-tuan. Saya rasa saya ni di Malaysia ni tak tahu lah tuan-tuan, orang kenal kot. Orang kafir pun kenal saya rasa. Saya tak boleh nak pergi mana dah. Saya bukan cari glamour. Saya bukan cari simpati. Tak. Bukan itu tujuan. Nak cari publicity apa lagi. Apa lagi publicity yang saya nak? Radio saya ada, televisyen saya ada, rancangan TV saya ada, nama saya sendiri. Nama saya sendiri sebagai rancangan TV tak cukup lagi ke? Saya ada rancangan Ala Kazim. Ala Kazim. Saya ada rancangan Kopi Pamoga bersama Ustaz Kazim. Saya ada rancangan Cafe Duke bersama Ustaz Kazim. 30 minit bersama Ustaz Kazim. Ustaz Kazim jadi siaran. Jarang penceramah ke individu ke ada slot khas nama dia sendiri. Jadi jangan cakap saya nak cari glamour ke apa, tak. Saya nak ceritakan kepada tuan-tuan bahawa sihir tu wujud, hasad dengki tu wujud. Ya, kerja-kerja jahat kita tu wujud. Maka jangan kita amalkan sihir. Kesan dia cukup besar kepada kita, pada masyarakat lain lagi. Itu untuk kita yang mengamalkan sihir. Dan kesan yang sangat menyusahkan kepada orang yang disihir. Susah dia. Keluarga dia sakit. Macam saya sakit. Saya kena operate berapa kali Ustaz? Angkara daripada sihir. Sakit. Berbulan-bulan tahan sakit selepas operate. Kat perut pernah di-operate kan? Perlu ada. Bahagian hari-hari ada. Semua ada Ustaz. Jadi janganlah kita buat naya pada orang. Jangan buat zalim pada orang. Allah tak suka kita melakukan kezaliman itu. Wallahu a'lam.